Okey, alright. Okey, tajuk yang berikutnya adalah tajuk kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, tajuk ni adalah tajuk yang mana pasti ada dalam exam kita nanti. Okey, dan saya target masuk adalah bahagian B, kertas 2 dan markahnya banyak lah. Okey, so bila markah banyak, working pun banyak lah. Okey, untuk tajuk ni kita just kena ingat beberapa perkara. Okey, yang pertama sekali sebelum kita mula, okey, nak ulang balik lah. Okey, nak ulang balik topik ni. Pertama sekali kita kena tahu lah bentuk-bentuk. Okey, yang utama sekali lah. Okey, so ialah tahu bentuk-bentuk transformasi. Okay, ini just ulang balik saja. Okay. Bentuk-bentuk transformasi. Yang kita dah belajar, satu dalam form 2, satu lagi adalah semasa kita form 5. Okay. Transformasi. Okay, semasa form 2, kita dah belajar 3 daripada 4 yang utama. Okay. Yang pertama sekali adalah kita dah belajar tentang translasi. Okay, translasi. Okay. Translasi ni kita kena tahulah ciri-ciri dia. Okay. Translasi ciri-ciri dia adalah yang pertama sekali adalah bentuk sama, okay, saiz sama, okay, cuma dia kedudukan dia beza. Kedudukan beza. Okay, kedudukan dia beza sama ada dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu je, ke kiri, ke kanan ataupun ke atas, ke bawah. Itu yang pertama lah, ke kiri, ke kanan dan ke atas, ke bawah. Okay, kiri kanan untuk paksi X, atas bawah untuk paksi Y. Okey. So, cara penulisan dia pula, cara penulisan jawapan kita pula ialah simple saja, iaitu translasi. Okey, ini cara penulisan. Okey, penulisan jawapan dia simple je, penulisan jawapan iaitu ejaan adalah translasi untuk satu markah dan juga koordinat dia. Yang mana ditulis dalam bentuk secara tegaklah setegak di atas spasi X. Okay, dia bentuk kurungan, okay, dia bentuk kurungan di atas spasi X, di bawah spasi Y. Okay, di mana kalau spasi X, okay, kalau spasi X ke kanan, okay, ini clue dia, okay. Kalau ke kanan X positif, okay, ke kanan X positif, okay, X positif, ke kiri X negatif. Ke kiri X negatif. Okay, X negatif. Okay, X negatif. X negatif. Okey, sekejap tulis dulu. Okey, X akan jadi negatif. Okey, kemudian untuk ke atas ke bawah pula. Okey, kalau ke atas pula, okey, ke atas Y akan jadi positif. Okey, Y akan jadi positif dan ke bawah Y negatif. Y negatif. Okey, ni yang pertama kita buat. Dan markahnya 2 sahaja. Okey, markah 2 iaitu satu untuk ejaan translasi, satu lagi untuk nilai yang kurungan tu betul. 2 markah. Okey, yang kurungan tu namanya adalah vektor. Okey, tu yang pertama tentang translasi. Okey, yang kedua ialah pantulan. Okey, pantulan. Okey, pantulan pula bentuknya sama. Okey, saiz pun sama. Saiz pun sama. Cuma dia punya rupa dia, okey, rupa macam kita, ni saya seumur lah, macam kita tengok cermin. Ni clue mudah. Tengok cermin. Okey, iaitu rupa kita dia akan kelihatan ada 2 garis selari. Itu clue dia. Dan cara nak tulis jawapan kita, okey, pantulan, okey, pada garis. Pada garis. Okey, dia akan ada kata apa? 3 jawapan. Sama ada, okey, sama ada pantulan pada garis X sama dengan X sama dengan, okey, berapa-berapalah. Okey, ini kalau dia punya selari, okey, kalau garis selari dia melintang. Melintang. Okey, garis selari melintang. Okey, maksudnya bentuknya macam ni lah. Dia melintang begini. Okey, itu kalau garis selari, mengufuk, terbalik. Mengufuk. Okey, alright. Yang kedua, dia akan jadi Y sama dengan, okey, berapa nilai dia? Okey, itu dia kalau garis selari dia melintang. Okey, garis selari, okey, menegak. Okey, menegak. Okey, satu lagi adalah kalau dia bentuk Y sama dengan X. Ini kalau kes dia adalah garis selari dia, okey, garis selari dia condong. Condong. Ini clue dia. Okey. Dan cara tulis jawapan pantulan pada garis. Okey, dah. Okey, alright. So cara tulisan jawapan sama.
Okey, translasi sama. Okey, markahnya 2 juga. Sini markahnya 2 juga, iaitu satu untuk pantulan, satu lagi untuk pada garis. Okey, ini markah yang pertama, satu, dan inilah untuk markah yang kedua. Mesti ada pada garis ataupun pada paksi. Okey, yang ni pun sama juga markah dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pantulan, putaran. Okey, putaran. Okey, putaran pun sama juga. Saiz, bentuknya sama juga. Bentuk sama, saiz sama. Okey, tapi kali ni dia punya bentuk itu, susunan itu, kedudukan itu tunggang terbalik. Tunggang terbalik. Yang tadi dia punya kedudukan itu macam tengok cermin. Okey. Tadi kedudukan dia macam tengok cermin. Okey. Macam tengok cermin. Okey. Alright. So yang ni pun sama juga. Okey. Untuk putaran pula, penulisan jawapan, dia macam ni ya. Dia 3 markah. Okey, 3 markah. Yang pertama adalah, okey, yang pertama adalah ejaan tu kena betul. Okey. Putaran. 1 markah. Yang kedua, dia ada pula berapa darjah. Sama ada 90 darjah, okey, ataupun 180 darjah. Kalau 90 darjah pula, dia ada 2 keadaan. Okay. Sama ada ikut ataupun lawan arah jam. Okey, pada. Okey, adalah berapa X, berapa Y. Itu kalau putaran 90 darjah. Okey, yang kedua, dia ada juga putaran 180. Okey, untuk putaran 180, dia tak ada kata orang apa? Ikut je lawan jam. Okey, yang kedua adalah putaran 180. Okey. Ni markah dia. Okey. 180 dia tak ada kata orang apa? Ikut je lawan jam. Sama je. Okey, kalau yang ni adalah ikut ataupun lawan arah jam. Yang kedua markah dia. Yang ketiga adalah paksi itu. Ini markah yang ketiga. Okey. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, markahnya 3. Iaitu putaran 1 markah, darjah tu 1 markah, dan pusat 1 markah lagi. So, dia 3 markah. Okey, cumanya ni tingkatan 3, tingkatan 2. Semasa tingkatan 4, kita ada lagi satu bentuk, iaitu pembesaran. Okey, pembesaran. Ini semasa tingkatan 5, pembesaran. Okey, pembesaran pula kita semua tahulah. Bentuk sama, saiz berbeza. Itu je benda dia. Okey, kalau bentuk sama, saiz berbeza, itu namanya dah confirm dah, pembesaran. Okey, cara tulis jawapan simple saja. Pembesaran. Okey, pembesaran. Kemudian dia ada pula dengan faktor skala. Okey, K sama dengan, okey, berapa pada. So, markahnya 3. Okey, markahnya 3. Maksudnya kat sini adalah putaran dan pembesaran, dia 3 markah. Okey, putaran pembesaran dia 3 markah. Kemudian pantulan dan akselerasi dia 2 markah. Tu clue utama 2 lah. Okey, alright. Seterusnya, semasa tingkatan 5 juga, kita dah belajar lagi 2 benda, iaitu kongruent, kekongruenan. Okey, kongruent ni apa pula? Dia sama bentuk, sama saiz, okey, sama saiz, sama nilai dan sama kedudukan. Itulah kongruent. Okey, kongruent. Okey, satu lagi yang penting tahu topik ni ialah terselasi. Terselasi. Okey, terselasi pula adalah bentuk yang berulang tanpa ada ruang kosong ataupun corak yang tak berulang. Corak yang tak berulang. Okey, ini perkara-perkara yang pertama kita kena tahulah. Okey, tentang ni. Okey, kita ada translasi, pantulan, putaran, pembesaran. Kemudian saya tambah lagi dengan kongruent dan terselasi. Okey, setakat ni SPM kita, terselasi sudah masuk dalam SPM 21. Okey, kongruent dah masuk 21, terselasi tak pernah masuk lagi lah. Okey, yang lain-lain ni sentiasa masuk. Setiap tahun akan masuk lah. Cuma tak pasti masuk yang mana satu. Okey, so dalam tajuk SPM kita ni, biasanya soalan akan bagi dalam bahagian B, okey, ini biasalah,
Biasanya soalan akan masuk dalam bahagian B. Bahagian B. Bila bahagian B ni maksudnya markah 7. Markah 7 ke 12. Cuma tahun lepas, SPM 2021, dia masuk dalam bahagian B dan markahnya adalah 9 waktu tu. Kemudian bahagian SPM 2021 pula, dia 2022, dia masuk bahagian A. Bahagian A. Tetapi ada 2 soalan. Ada 2 soalan. Satu soalan 3 markah, satu lagi adalah 6 markah. 3 markah dan 6 markah. Maksudnya dia 9 markah juga. Cuma bezanya adalah tahun lepas dia masuk dalam bahagian A. 2 soalan. Jadi tahun ni, SPM 23 ni, saya jangka akan masuk dalam bahagian B semula. B semula dan markahnya adalah 9 juga. Markah 9. Itu target saya. Mungkin betul, mungkin tak lah. Tapi rasa-rasanya begitulah. So SPM kita, SPM kita, yang penting adalah kita kena faham tentang benda ni. Yang kedua adalah tahu macam kita jawab soalan. Jadi untuk soalan ni, tip lah. Tip untuk soalan ni, yang pertama sekali ialah jawab soalan yang ada tulis perkataan. Yang ada tulis, yang ada tulis perkataan huraikan. Buat yang ni dulu. Jawab soalan dulu, jawab ni dulu. Ni first kali lah jawab soalan yang ada tulis perkataan huraikan. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan jawab ialah soalan yang tulis perkataan, jawab soalan yang ada tulis perkataan luas. Itu. Jawab dua benda ni dulu. Jadi malam ni saya nak share bagaimana untuk jawab soalan ini kalau dalam exam nanti keluarlah bentuknya. Alright? So contoh soalan nombor 9. Soalan nombor 9 maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 8 itu topik cukai insurans. Yang 9 tajuk je lah. Dapat soalan, ni contoh soalan ni, dia soalan A, B dan C. Jadi cakap tadi, dalam soalan kita nanti, first kali lah jawab soalan yang tulis perkataan huraikan. Dalam ni, tak ada tulis huraikan. So, kita tinggalkan dulu. Itu cara kita. Untuk soalan ni, saya jawab kita. Soalan A ni tip lah. Soalan A ni, kita tinggalkan dulu. Walaupun dia senang, tapi kita tinggalkan dulu. Sebab kita nak lebih senang lagi dan nak jimat masa. Sebab apa? Sebab yang soalan ini, dia hanya bagi ayat tanpa rajah. So, kita terpaksa buat lukisan, kita terpaksa lukis rajah dulu semua. Jadi, buang masa. Jadi, kita tinggalkan soalan ini dulu. Kita buat yang B dulu. B ni pun sama juga tadi. Tengok perkataan huraikan. Ni. Nampak yang ni dulu. Nampak yang ni, kita buat yang ni dulu. So, step apa dia? Step pertama kita adalah tengok yang ini. Yang kedua, tengok markah. Tengok markah. Dan clue sini adalah kalau dia 6. Kalau dia 6 ataupun 9 markah. Ini dulu saya dah cakap dah. Tapi saya ulang lagi kali. Kalau markahnya 6 atau 9. Sini. Jika markah dia 6 atau 9. Jawapan kita confirm. Confirm. Confirm berlaku putaran dan pembesaran. Itu clue dia. Putaran dan pembesaran. Itu kalau markah 6 atau 9. Jawapan kita confirm berlaku dua benda ni, iaitu putaran dan pembesaran. Itu langkah pertama kita. Untuk kita cepatkan jawapan kita dan dapat maklumat yang tepat, first tengok soalan kita tulis huraikan. Yang kedua tengok markah. Kalau markah 6 atau 9, jawapan kita confirm berlaku putar dan besar. Sekarang kita tahu. Dia 6 markah. Confirm, putar dan besar. Tapi mana berlaku dulu? Step yang ketiga adalah kita baca soalan. Baca soalan, kita labelkan image dan objek. Ini step yang ketiga. Kita baca soalan, kita labelkan. Alright. So first kata tadi kita dah tengok perkataan huraikan. Ini first step pertama. Tengok perkataan huraikan. Step yang kedua,
kita tengok markah, kita tengok markah dan kita tahulah. Step yang kedua, kita tengok markah dan kita pun tahu. Kalau 6 markah, confirm berlaku putar dan besar. Dan step yang ketiga yang ni. Step yang ketiga yang ni iaitu kita baca soalan, kita labelkan. Kita labelkan image dan objek. Soalan kata sini ialah PQRSN. Ialah image. Kita pun conteng. Conteng pada rancangan tersebut, tulis huruf besar. Tulis huruf besar I. I iaitu image. Tak payah tulis image huruf besar. Tulis huruf I tak apa. Kita pun faham. Tulis huruf I. Maksudnya sini lah image. Jadi yang besar ni adalah image. Ketua itu. Yang besar ni adalah image. Gitu. Bagi. Bagi ini merujuk perkataan objek. Bagi A, B, C, D. Jadi yang ini adalah DFG. Ini adalah objek. Tu step pertama kita. Step yang ketiga kita baca soalan dan kita labelkan image dan objeknya. Tu step kita yang ketiga. Kemudian kalau kita nampak image-nya kecil, image-nya besar. Nampak image besar objek kecil, bermaksud jawapan kita, jawapan kita, kalau image besar, berlakulah putaran dahulu. Kemudian baru berlaku pembesaran. Tu. Alright. So bila image-nya besar, maka berlakulah putaran dulu, baru berlaku pembesaran. Tulis macam ni ya. Dah dapat dah markah yang pertama. Ejaan wajib betul. Pembesaran pun sama juga. Dah tulis betul dah. Dapat markah yang kedua. Bila putaran mesti ada, bila putaran mesti ada berapa darjahnya. Untuk darjahnya kita tengok bentuk yang sama saiz. Sorry. Jadi dekat sini yang O ni dia terbalik macam ni. Ini O. Dia terbalik macam ni. Dan dia sama dengan yang kecil ni. Yang kecil ni. Jadi tengok bentuk. Dia bentuk, dari segi bentuk dia, nampak dia tunggang terbalik, memang putaran lah. Cuma berapa darjah? Cuma berapa darjah? Kita ambil satu bucu yang mudah pada kita. Contoh. Contoh saya ambil bucu ini. Saya ambil bucu atas ni. Bucu yang ini, dia berbentuk terbalik. Sini, saya ambil bucunya. Terbalik. Bucu yang ini, bentuk terbalik. Dan dia sama dengan bucu yang ni. Gini. Ambil bucu yang sama. Contoh saya ambil bucu NM. NM dia sama nilai dengan NM akan sama nilai dengan EF. Sorry ya. NM dia akan sama dengan GH. Kita ambil nombor yang sama. Tempat yang sama. MN akan sama dengan GH. Bentuk gini. Sorry. NM dia sama dengan huruf GH. Gini. NM dia terbalik. GH pun terbalik. Bila sama-sama terbalik, kita buat macam tu. So, kita buat macam ni, contohnya. GH dia terbalik. Ini GH. NM pun dia terbalik. Kata. Jadi, bila dua-dua terbalik, bila dua-dua terbalik, NM terbalik, GH pun terbalik, maka berlakulah kat situ putaran 180 darjah. Bila sama-sama terbalik, dia adalah putaran 180 darjah. Maksudnya pusing kod mana pun, dia tetap dapat yang sama. Ikut jam ke, lawan jam ke, dia tetap sama. Jadi, bila 180 darjah, tidak perlu ditulis ikut ataupun lawan jam. Tulis pun tak apa. Tak salah. Sebab ikut jam sama, lawan jam sama. Jadi, tulis dekat sini 180 darjah. Ikut je lawan jam, tak tulis pun tak apa. Dapat markah yang berikutnya. Yang ketiga. Bila ada pusat putaran satu wajah, bila ada satu wajah, mesti ada pula di manakah pusat pembesaran dia. Di mana pusat pembesaran dia, kita hanya perlu ambil satu bucu yang sama,
Just tarik sahaja, kemudian tandakan tengah-tengah. Contoh. Okey, contoh ni kita tengok. G, G akan sama dengan huruf M. Tarik je lah. Okey, tarik saja G dengan M, kemudian kita ambil lah huruf, jarak di tengah-tengah. Okey, G dengan M juga ni tarik. Okey, di manakah tengah-tengah dia? Alright? Okey, jangan sepusing. Okey, GM macam tu. Satu. Kalau tak confident, kita buat dua. Satu GM, satu lagi lah. Betul gaya ni, satu silap lah. Okey, pusing. Okey, betul. Okey. M sorry. M sama dengan, takut silap. Okey, J, K, okey. D, E, F, G. Okey, saya pusing. Saya takut silap, saya tulis. Okey, sekejap. Takut ayat saya silap. Sekejap ya. Okey. Okey, alright. Sekejap dia bentuk gitu. Saya pusing, takut saya silap. Okey. Pusing gitu. Okey, raja sesilap. Okey, alright. Alright, kejap. Okey, alright. Okey, soal sesilap sini. Okey, alright. Raja sesilap. Sepatutnya bentuk begini. Okey, begini ya. Sesilap. Nanti saya ubahkan. Okey, G dengan H. Okey, so sama gini. Okey, G sini, H sini. Okey, G akan sama dengan M dan H akan sama dengan tu. Takut saya silap sekejap ya. Saya ulang sekali. Sekejap ya. Saya pusing balik, takut silap. Okey, betul dah. Okey. Okey, sentuh, pusing. M bawah tu. M bawah tu. Okey. Okey, betul dah. Okey, alright. So, sambung balik sini. Okey, so bentuk macam ni ya. Okey, alright. So, saya dah silap tulis lukis rajah saja. Tak apa, kita ulang balik ni. Okey, G sama dengan M. Kita tarik panjang-panjang. Dapat bersilang gitu. Okey, satu lagi kita ambil juga. Kita ambil satu lagi ialah M dengan H. Okay. N dengan M dengan G dengan M tadi ke sini. Okey. Di sini dan N dengan H gini. Oh. Takut saya silap buat ya. Sekejap ya. Okey, betul lah. Okey, yang ni pergi sini, ni pergi sini. Saya terbalik. Okey, bentuk gini. Okey, tak dapat jawapan. Saya kena check balik jawapan saya tu silap. Allahu Akbar. Okey, lagi sekali ya. So, ubah tempat dulu. Jawapan tak dapat tempat dia. Saya ubah tempat sikit. Okey, saya ubah tempat itu. Di sini. Allahu Akbar. Saya silap tempat ya. Sekejap ya. Sekejap saya ubah tempat. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3 sini. Kemudian 1, 2, 3, 4 tu. Okey, alright. Macam ni. Okey, alright. Okey, alright. Bentuk ini. So, saya kena ubah. Okay, soalan salah. Okey, D, E, F. Okey, D, E, F, G, H. Okey, D, E, F, G, H. Okey, D, J, K. Okey. D, E, F, G, H. Alright. Okey, J, K. Okey.
Okey, E, F. F sedia, F, okey, G, H. Okey, baru perasanan kesilapan. Okey, F, H. Okey, bentuk gini. Okey, alright. Soalan kita silap tadi. Okey, kita sambung gini. Okey, kita tarikkan dua garisan yang sama ni, dapatkan dia punya satu persilangan. Okey, satu persilangan. Okey, so kita ambil macam ni. Okey. Okey, saya bagi nampak colour lain sikit. Okey, gini. Okey, buat dua garisan. Okey, tarik mana bucu yang sama, dapatkan persilangan. Okey, nak mudah lagi, kita ambil yang senang macam ni lah. Kita ambil contoh. Okey, kalau L sama dengan F. L sama dengan F. G dengan M. Okey, dapat sini bersilang. Okay. Bersilangnya dekat sini. Ini pusat dia. Ini adalah pusat putaran tersebut. Okey, saya kena ubah, kena eja jawapan ya. Okey, so ini jawapan dia. Okey, macam tu. Ini adalah pusat putaran dia pada 1 dan 3. Pusatnya adalah pada 1 dan 3. Okey, so tulis sini. Pada, okey, pada 1 paksi X, 3 paksi Y. Okey, ini markah yang keempat. Okey, lagu tu nah. Okey, so putaran satu markah, 181 markah, pada 13 satu markah lagi. Okey, kemudian bila pembesaran pula mesti ada faktor skala. Okey, malas tulis faktor skala, tulis huruf K tak apa. Okey, sama dengan berapa? Okey, untuk faktor skala, tengok bentuk yang sama tempat dia. Contoh saya ambil LK. Saya ambil LK. LK bentuk sini. Sini. Okey, dia ada sebanyak satu kotak saja. Dari satu kotak ni, dan dia akan sama dengan yang dekat sini. RQ. Sini dia ada satu kotak, dua kotak, dan tiga kotak. Daripada satu kotak yang asal menjadi tiga kotak. So dia adalah skalanya adalah pada faktor skala 3. Tulis 3. Dapat markah yang berikutnya. Markah yang kelima. Okey, pada mana? Kena ada juga pada mana. Okey. Alright, so pada mana? Lagi sekali kita tarik dua bucu mana-mana, dapatkan persilangan. Okey, ataupun tak senang begini. Oleh sebab objeknya di bucu hujung, maka pusat pun ada di bucu hujung. Kalau objek di hujung kotak sebelah kiri atas, maka pusat pun kiri atas. Sama bucu sama juga. Okey, lihat semua. Sama bucu, semuanya menuju ke arah tempat yang sama. Gitu. So, pusatnya adalah pada bucu di hujung. Okey. Sama bucu, semuanya menuju ke arah tempat yang sama. Semuanya menuju ke arah huruf N. Huruf N. Semua menuju ke arah sini. So, pusat putaran adalah pada huruf N. Okey. Tulis tu. Pada N. Tu cara kita tulis jawapan dia lah. Okey. So, pada N. Tulis N tak apa. Nak tulis koordinat dia pun tak boleh. Tak ada hal. Okey. N ataupun tulis pada negatif 3, 4 pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dapat markah yang ke-6. Okey. Tu cara nak tulis jawapan untuk soalan ini. Okey. Alright. Lepas tu, dah dapat yang ini, kita pergi yang kedua, nampak perkataan luas. Okay. Nampak perkataan luas, ingat, kita kena ingat formula. Okay. Nampak perkataan luas saja, ingat formula ini. Iaitu Li sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. Darab dengan objek, LO. Nampak luas saja, ingat formula ini. Li K square LO. Okay. Soalan kata, D, E, F, G ialah 25. Ini maklumat beritahu. So, kita tanya pada raja tersebut. Okay, tanya pada raja tersebut, kita dapati bahawa dia kata D, E, F, G 35. Maksudnya, kan ni, objek dia adalah 35. 35 ni mewakili objek. Itu soalan C kita. Dia kata tadi ialah D, E, F, G, H ialah objek. Jadi, objeknya 35. Kita pun ganti sini. Kita gantikan maklumat. Okey, yang objeknya 35. Image nak cari. Skala berapa? Skala dia ikut
nombor atas sini. Ikut mata ni. Itu skala dia. Just follow saja. So skala dia adalah 3. Okay, masukkan kuasa 2 ikut formula dan darab dengan. Darab dengan. Okay, darab dengan dia punya objek 25. Lagu tu. Okay, dapat jawapan. Li sama dengan, kita gunakan kereta, tekan saja. 3 kuasa 2 darab dengan 25, dapat jawapan 225. Okay, cuma 225 ni untuk luas imej. Yang ni satu markah. Gantian betul, satu markah dapat. Okay, cuma 225 ni untuk luas imej. Soalan bukan minta di luas imej. Soalan minta apa? Soalan kata dia nak rantau berlorik. Berlorik. Jadi berlorik ni, dia tak termasuk yang kecil. Kecil ni berapa? Kecil 35. Jadi last sekali, luas rantau berlorik, nak buat macam ni boleh. Okay, berlorik. Okay, sama dengan yang besar imej 225, tolak yang kecil 25. Okay, dapat jawapan 200. Okay, gitu. Dapat jawapan 200. Ini baru markah yang kedua sini dan yang ketiga sini. Okay, inilah cara nak tulis jawapan bagi partnya ini. Okay, alright. Okay, tu cara dia. Alright, selesai tu. Dapatlah ni 9 markah. Kemudian kalau ada masa lagi, baru kita buat soalan A ni. Kenapa kita buat yang ni kemudian? Sebabnya A ni kita tidak diberikan rajah. Kita hanya diberikan soalan saja tanpa rajah. That's why kita tinggalkan dulu. Kemudian bila dah ada masa lagi, baru kita buat soalan ni. Okay, soalan ini, first yang tahu ialah, dia kata diberi transaksi T adalah 5/3. Ini maklumat pertama. P pula dia kata pantulan pada garis Y3. Ini maklumat yang kedua. Okay, sekarang soalan kata apa? Cari koordinat imej bagi titik 42. Inilah soalan kita. Inilah soalan kita. Okay, kita akan mula sini. Alright. So inilah permulaan. Inilah permulaan soalan. Okay, gini ya. Alright. Nak mula menjawab, cari perkataan bagi titik. Inilah permulaan kepada jawapan yang kita akan tulis. Okay, alright. So, cara kita nak buat? Kita pinjam rajah B dekat sini. Okay. Kita pinjam rajah B dekat sini. Kita labelkan titik 42. Kita pinjam rajah sini. Okay, cara dia. So, kita macam ni tu buat tadi. Okay. Kita pinjam. Pinjam rajah soalan B. Okay. Untuk jawab soalan ini. Itu cara kita. Sebab kalau nak buat lukisan semula, buang masa. Jadi kita ambil pinjam rajah B ini, kita buat macam mana? Mulakan dengan tanda titik 42. Okey, di mana 42? Okey, tanda sini. Okey, 42 sini. Pasi X 4, pasi 2 sini. Okey. So permulaannya dekat sini. Ini adalah permulaan kepada soalan kita. Kat sini. Alright. Dan soalan kata apa? Soalan kata, soalan kata cari imej bagi titik ini. Okey, kita buat macam tu tanda titik 42. Supaya kita ingat. Okey, 42. Buat macam tu. Okey, dari titik ini, dia kata berlakunya apa? Okey, yang pertama sekali kita berlakunya P. P apa dia? P pantulan pada garis Y3. Okey, di mana Y3? Y3, kita buat tanda lah. Okey, ini Y3 kat sini. Dia potong pasi Y pada 3. Inilah garisan Y3. Okey, dia berpantul dekat sini. Y3. Alright. So, kalau sinilah Y3, di mana pantulan dia? Okey, di mana pantulan dia? Jadi, oleh sebab titiknya berada di bawah, bila dipantulkan, dia akan naik ke atas. Okay, alright.
So sini Y3 tadi. Okay. Kalau sini Y3, bila kita kata pantulkan dia, kalau bucu kat bawah ni, okay, bezanya sini adalah satu kotak saja. So satu kotak di bawah, kalau dipantulkan, akan naik satu kotak ke atas. Pergi sini. Okay, pergi sini. So tempatnya jadilah dekat sini. Daripada 42 tu akan jadi kat sini pula tempat dia. Okay, berapa koordinat dia? Paksi X masih 4, tapi paksi Y dah jadi 4. Gitu. Inilah jawapan dia. Okay, tulis sini. Tulis dapat dia adalah 4 paksi X, 4 paksi Y. Tulis gitu. Jawapan saja tanpa perlu ada working apa-apa, dapat markah yang pertama. Cikgu, tak faham kenapa Y tu dia tak menegak. Okey, sebab dia pantun berkali Y3 maksudnya dia potong paksi Y tu pada 3. Betul soal 3. Sebab di garisan ini, garisan yang ini yang merah ni, okey, walaupun X berubah, walaupun X berubah nilai, 1 2 semua ni, dia maintain dekat 3. Itu masuk Y3. Walaupun X dia 6, X dia 4, X dia 2, dia punya garisan maintain dekat Y3. Itu masuk pantun garis Y3. Okay, alright. Okay, settle tu. Jadi, oleh sebab paksi kat tengah ni, titik 42 pada di bawah garisan, so pantunnya akan naik ke atas. Kalau bezanya satu kotak, naik atas satu kotak. Pergi 44. So, tulis 44. Dapat markah 1. Tak perlu buat apa-apalah. Itu je. Kemudian yang berikutnya, soalan kata, PT. Bila sebut PT, akan berlakulah yang T dulu. Sebut PT, first akan berlaku T. First berlaku T. First berlaku T. Kemudian second baru P. Second baru P. Jadi dekat sini, apa kita kena buat? Dari titik 32 semula, dari titik 32 semula, kita buatlah yang mana berlaku P dulu. T dulu. Dari 32, berlaku apa dia kata? 5, 3. Negatif 5, 3. Negatif 5, 3 bermaksud paksi X akan bergerak ke kiri 5 kotak. Itu maksud dia. Paksi X akan bergerak 5 kotak ke kiri. 5 kotak kiri. 5 kiri. Itu maksud negatif 5. Dia akan bergerak 5 kotak ke kiri. Itu maksud negatif 5. Bergerak 5 kotak ke kiri. X bergerak 5 kotak ke kiri. Dan Y pula bergerak 3 kotak ke atas. Itu maksud Y positif. Dia akan bergerak 3 kotak ke atas. Y bergerak 3 kotak ke atas sebab dia positif. Okey, gitu. Jadi daripada soalan tadi itu part 2 tadi, part 2 tadi dari sini bergeraklah 5 kotak ke kiri. So dari sini 1 2 3 4 5. Kemudian berlaku kat sini jatuh dekat X ni adalah negatif 1. Dari sini dia kata bergeraklah 3 kali naik ke atas. So 1, sorry, itu salah. Ni. Dari sini 1 2 3. Berhenti kat sini. Ni pusat dia. Ni akhir dia. Berlaku pada negatif 1 5. Itu jawapan dia. Kita pun tulis jawapan kat sini. Berlakulah sini. PT tu berlaku negatif 1 5. Negatif 1 dan 5. Tu untuk yang berlakunya T. Lepas tu, ini berlaku yang T. Ni yang T. Bergerak daripada 4 tu ke belakang 5 dan ke atas 3. Itu. Seterusnya, daripada yang ini berlakunya P dia kata. P adalah pantulan pada garis Y3. Oleh sebab titik dekat atas, garisan kat bawah, bezanya adalah 2 kotak ni. Beza 2 kotak.
Bila beza 2 kotak, okey, di atas, maka pergi bawah pun 2 kotak juga. Turun ke sini 2 kotak juga. So akhir sekali jawapan akan berhenti dekat sini. Okey, paksi X masih negatif 1, tapi paksi Y dah jadi 1 sahaja. So, jawapan dia akan jadi negatif 1 dan 1 sahaja. Tu betul. Ini untuk gerakan yang kedua. Berlaku macam tu. So dapatlah sini 2 markah. Okay, 1 untuk yang biru tu, 1 markah. Yang hitam tu 1 markah lagi. Total dah akan dapat 2 markah. Okay, alright. Tu cara jawab soalannya. Tapi pastikan jawabnya, huraikan dulu. Kemudian jawab yang luas. Dia ada masa lagi, baru buat yang atas ni. Sebab atas ni 3 markah. Yang jadi masalah ialah, dia hanya bagi ayat tanpa raja. That's why kita buat yang macam ni lah. Okay. That's why kita buat yang macam ni. Kita buat yang kita nampak dulu. Kemudian baru kita selesaikan yang kita tak nampak. Okay. Itu soalan nombor 9. Okay. Nombor 10. Sama juga. Yang ini kita tinggalkan dulu. Okay. Kita buat yang tu dikatakan huraikan. Ni. Buat yang ni dulu. Okay. Tengok markah. Okay. Bila markah 6, kita pun tahu dah. Memang berlaku putar dan besar. Tapi mana berlaku dulu? Mana berlaku dulu? Okay. Kita baca soalan. Soalan kata HKLG ialah image. Dia kata HKLG ialah image. Okay. Ini HKLG. Mana HKLG? Alamak. HJLM. Typo lah. HJLM. Okay, typo soalan. Okay. HJLM ialah image. Okay, image. Dia kata yang ini adalah image. Kita berconteng. Conteng, letak huruf I. Okay, image. Situ. Dia kata yang ini kata image bagi. Okay, bagi. Image bagi. Okay, bagi tu objek. Okay, bagi DEFG. Okay. Inilah objek dia. So, ini image. Okay, dia kata. Dan yang ini pula objek bagi DEFG. Ini objek dia kata. Gitu. Kita nampak kan? Image kecil, objek besar. Bila image kecil, objek besar, kita pun tahu. Mesti berlaku pembesaran dahulu. Pembesaran dahulu. Baru berlaku putaran. Gitu cara dia. Dapat 2 markah dah. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Untuk faktor skala, tengok bentuk yang sama. Okay? Ruangan bentuk yang sama. Ambil yang mudah lah. Yang mudah. Yang mudah, yang belakang tu. Okay? Yang ni. Dia ada 3 kotak sini. Okay? Belakang sini ada 3 kotaknya. Dan yang ini pula akan sama dengan yang belakang O tu. Okay. Dekat O tu, 3 kotak dan 3 kotak. Gitu. Bermaksud, daripada 2 kotak ni, dah tinggal 1. Kalau image-nya kecil, skala berbentuk pecahan. Pecahan. 1/2. Okay, 1/2. Okay, alright. Gini. So, 1 kotak, 2 kotak. Jadi, 1/2. Di manakah pusat dia? Pada. Untuk pusat, sambunglah 2 bucu yang sama. Sambil bucu ni. E sama dengan J. Tarik panjang-panjang, jadi macam tu. Okay, 1 kotak tu. Tarik ke 1. Okay. Yang ni pula. F sama dengan L. Okay. Mesti kena ingat lah. Bila dia bersilang. Bila dia bersilang di tengah-tengah. Ni kena ingat lah. Penting lah. Kalau bersilang di tengah-tengah. Dia punya skala adalah negatif. Kalau buat positif di tengah. Hilang markah 1. Dia akan jadi negatif.
Okey, sebab apa negatif? Sebabnya rajah tu, okey, objek dan image dia berlawan arah. Nampak? Okey, yang bucu objek ni, yang pendek ni ada sebelah kanan. Sedangkan yang biru tu, yang pendek dia ada sebelah kiri. Dia berlawan begitu. Bila berlawan begitu, dia punya skala adalah negatif. Okey, rajah berlawan begini, skalanya negatif. Itu maksud berlawan. Okey, rajah selalu berlawan gitu. Yang first tadi ni, dia ikut ya, tengok bentuk dia ikut tadi. Okey, bucu pendek kat belah kanan, pendek pun kanan juga. Dia mengikut. So dia positif. Tapi yang ini dia berlawan. Bila berlawan arah, dia adalah skala negatif. Bila skala negatif, pusat di tengah-tengah. Ini dah pusat di sini. Okey, pada 1, 0. 1 paksi X, 0 paksi Y. 1, 0. Gitu. Dapat 3 markah situ. Okey. Putaran pula. Untuk putaran, mesti tengok bentuk yang sama. Okey. Dia kata berikutnya. Untuk U, dia kata adalah yang ini. Itu untuk U. Okey. Untuk yang ini pula, untuk V pula, dia kata apa? Untuk yang V pula, dia kata apa? Untuk yang V pula, dia kata MNPQ ialah image. MNPQ, dia kata ialah image. Image. So, kes yang kedua, dia kata MNPQ. Okay, ni pun sama typo ya. PQLR patutnya. Saya tak ubah gini. PQLR. PQLR, dia kata, ialah image. Okay, yang ni. Dia kata PQLR ialah image. Yang ni. Okay. Ini kes yang kedua. Dia kata PQLR ialah image. Bagi apa? Bagi HKLM. Typonya HKLM. Objek dia. Maksudnya daripada I kecil ni jadi I sini. Okey? Maksudnya sekarang ni daripada yang ini menjadi yang itu. Ini untuk dia punya V. Ini untuk dia punya V. Daripada asal bawah tu naik atas tu. Sama juga laki dia. Okey? Sama juga. Tengok bucu dia. Tengok bucu dia. Okey? Ambil yang mudah. MH dia tegak. PR dia tegak. Bucu yang sama. Okey? MH dia tegak. Begitu. Okey? MH dia tegak. PR pun tegak juga. Bila sama-sama tegak, lagi sekali, dia adalah putaran 180 darjah. Gitu. Bila 180 darjah, tak payah fikir banyak. Tengok di mana bucu dia. Sama bucu. Tengok pun tahu dah. Dia pusing macam ni. Tengok contoh. Okey. Tengok pun tahu dah. Bendanya begini. Okey. Benda asal begini. Sekarang ni. Dia berpusing. Okey. Benda asal begini. Okay. Benda sini. Dia pusing macam mana? Pusing macam tu. Okey. Jadi bentuk itu. Dia berpusing pada mana? Pada bucu dekat sini lah. Dekat bucu L tu. Okay, right? Dia pusing dekat bucu L tu sini. Dari sini pusing, pergi sini dan sini. Pada L tu. Okay, alright. So tulis pada L. Cukup. Tak payah tulis koordinat apa. Dapat 3 markah lagi. Okay. Kemudian, dia kata diberi luas PQLR 44. Soalan kata yang ini je tak? 44. Maksudnya 44 ini adalah dia punya image. Okay. Image dia 44. Itu maksud itu. Jadi nampak kata luas saja, kita pun ingatlah. Li K square LO. Itu kita ingat. Okay. Nampak luas saja Li K square LO. Okay.
PQLR ialah image. Skala tadi yang ini. Ambil yang ni, tak sini. Dan pastikan kita kurungkan dia, buatlah kuasa 2. Ikut formula. Okey, gini. Letak itu kuasa 2. Kemudian darab dengan LO. Dan LO yang kita nak cari. Okey, kemudian apa tadi? 44 sama dengan setengah kuasa 2 akan dapat 1/4. Okey. Jadi akan dapat 1/4 sahaja. Okey, lagu tu. Okey. 1/4. Darab dengan LO. LO. Jadi 1/4 LO. So, kita pindahlah 4 tu ke sebelah kiri. Supaya kanan tinggal LO sahaja. Jadi untuk itu, LO sama dengan 44 darab dengan 4. Okey, dapat jawapan dia. Gitu je. Okey, 44 darab dengan 4. Okey, dapat jawapan 176. Siap. Itu cara nak jawab soalan ni. Dan dia tak perlu tolak apa-apa sebab soalan hanya minta cari luas DFG. Tak nampak kata lorik pun. So bentuk ni lah jawapan dia. So markah 3, 1 dekat gantian yang betul. 1 markah sini. Okey. Markah lagi 1 ialah dekat sini, markah yang kedua. Dan ini markah yang ketiga. Settle. Okey. Kemudian ada masa lagi baru kita buat soalan yang ini. Yang ni. Lagi sekali. Bila dia positif. Okey, bila dia positif. Maksudnya sini ialah. Okey. Paksi X, paksi Y ni. Paksi X ni akan bergerak ke kanan. Paksi X akan bergerak ke kanan sebanyak 4 kotak. Okay. Paksi X akan bergerak ke kanan 4 kotak. Gitu. Paksi Y akan bergerak 4 kotak ke kanan. Dan paksi Y pula akan bergerak 2 kotak ke atas. Itu maksud positif. Ke kanan dan ke atas. Okay, Y pula kata adalah pantulan pada garis X1. Okay. Garisan X1 ada kat mana? Dia nak paksi X. Bila sebut garisan paksi X, garisannya berbentuk tegak begini. Okay. Kalau X nampak tegak begini. Atau ingat, kalau X nampak tegak begini. Okay. Kalau Y, dia terbalik. Nah, kalau Y, dia terbalik. Ini keluarlah. Nampak X, dia tegak. Y, dia terbalik garisan begini. Okay. So, terbalik dekat mana? Terbalik dekat -1. So, jadi, untuk soalan ni, pinjam rajah sini, kita mau buat. Okay, X-1 sini. Dia potong paksi X-1 dekat sini. Bucu ni. Inilah bucu X-1. Okay. X-1. Macam tu. Ini adalah garisan X-1. Sini. Okey. Nak mula daripada mana? Mula daripada bagi titik 32. Inilah permulaan kita. So lagi sekali, pinjam rajah B, kita mulakan dengan menanda, okey. Kita tandakan dengan kita mulakan dengan menanda titik 3, -3, 2. Okey, -3, 2. Kita mula dengan itu. Sekejap saya nak charge laptop. Bateri nak habis. Okey, tandakan titik -3, 2 pada rajah ni. Okey, kita pun tanda. 3, 2. Okey, -3, 2. Okey, kat mana? Dekat sini. Paksi X 3, paksi Y 2. Sinilah titik ya. Permulaan dekat sini. Okey, sini. Berlaku apa? Berlaku T dia kata. T apa dia? Yang ni. T adalah translasi 4, 2. Dari -3, 2 bergerak 4 ke kanan dan 2 ke atas. Okey, bergerak 4 ke kanan. Okey, so dari sini 1, 2, 3, 4 dan 2 ke atas. Okey, ini paksi X-nya ialah 1.
Dan satu ke atas, dia kata dua ke atas. Satu, dua, berhenti kat sini. So pada 1 paksi X, 4 paksi Y. Itu jawapan dia. Tulis sini. 1, 4. Jawapan sahaja tanpa perlu apa provoking. Dapat markah 1 tambahan lagi. Yang kedua TP. Bila sebut TP, berlakulah yang P dulu. Yang belakang dulu. Belakang apa dia? Garisan pantulan pada garis X1. Okay. Pantulan pada garis X1. Okay, so nak mula kat mana? Mula titik 2 semula dari sini. Pantul dulu. Oleh sebab titik ini ke jarak X2 tu, bezanya adalah 2 kotak. Jadi kalau 2 kotak di kiri, nak dipantulnya, pergilah 2 kotak ke kanan. Macam ni. Okey, berhentinya di sini. So, paksi X-nya ialah, okey, berhenti kat sini. Okey, paksi X-nya ialah pada 1, paksi Y-nya ialah pada 2. 1, 2. Itu jawapan dia. So, tulis kat sini. 1, 2. Untuk yang P. 1, 2. Kemudian seterusnya, berlaku pula T. Berlaku pula T. Okey. So ini berlaku untuk P, berlaku yang ni, dan kemudian berlaku T. T apa dia kata tadi? T adalah transaksi 4 ke kanan, 2 ke atas. Dari titik ini, okey, maka bergeraklah 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi titiknya ialah pada 5 paksi X dan naik ke atas sebanyak 2 kotak. 1, 2. Berhenti sini. 5, 4. Jawapan akhir. 5, 4. Macam tu. 5, 4. Okey, ini untuk translasi. Siap dah. Dapatlah kat sini 3 markah. Okey, tu. Okey, jadi pastikan buat yang tulis huraikan dulu. Tengok markah, labelkan, tentukan apa berlaku. Kemudian baru buat soalan yang luas ni. Dah dapat siap luas ni, baru buat soalan yang A ni. Sebab A ni dia 3 markah je, sikit je. Tapi kalau boleh buat, buatlah. At least curilah markah 1 ke, 2 ke. Okey. Okey. Lagi sekali, tengok contoh. Okey, soalan 11, okey, 12, 13, okey, 14. Okey, ada 14 soalan. Okey, sikit lagi. Okey, next soalan. Tengok. Sama juga. Yang ini tinggalkan dulu. Okey. Buat yang ni dulu. Dia kata apa? 5 markah. 5 markah kita tahu dah. 5 markah kita tahu dah. Okay? 5 markah kita boleh tahu dah. 5 markah confirm berlaku pantulan ataupun transaksi dengan pembesaran. Okey, soalan kata HFG. FG. Yang besar ni, dia kata. Yang besar ni kata ialah image. Okey. Dia kata yang besar tu image. Kita urut eyes tu image. Yang besar tu image, dia kata. HFG. Yang besar ialah image. Okey. Bagi mana? Bagi DEF. DEF objek. DEF mana dia DEF? Yang ini objek, dia kata. Okey. Alright. Objek nampak kecil. Image nampak besar. Bila image besar, objeknya kecil. Okay. Image yang besar kali yang besar semua kali ni. Okay. Objek yang kecil ni, yang biru ni. Okay. Objek yang biru. Okay. Objek yang biru. Image yang besar. Image yang besar. Jadi berlakulah apa dulu? Okay. Untuk jadi I ni, yang O ni tak boleh direct jadi I. Yang O ni kenalah jadi yang ni dulu. Dari O tu jadi yang ini dulu. Baru boleh jadi yang besar ini. Itu clue dia lah. Ini bermaksud berlaku dan okey. Yang ini pula tengok bentuk dia. Nampak macam tengok cermin. Okey. Tergolek di bawah, naik ke atas. Dia pantulan lah. Kalau transaksi bentuk sama.
rupa sama. Kurangkan beza. Yang ini pula bentuk sama. Saiz sama tapi dia macam tengok cermin. Bucu F naik ke bucu atas. Okay. So cermin. Jadi dia berlaku pantulan dulu. Okay. Tulis tu. Pantulan. Okay. Pada garis. Okay. Pada garis. Berapa? Yang ini tulis pembesaran. Okay. Misalnya K berapa? Pada mana? Okay. Tulis kena ada. Okay. Pada mana? Okay. Pantulan pada garis mana? Untuk pantulan objek biru dengan pink, tengah-tengah dia kat mana? Tengah-tengah dia kat sini. Kat sini. Ini tengah dia. Iaitu pada garisan lurus DE. Garisan lurus DE. So, pantulan pada garis DE. Tulis gitu. Garis DE dapat 2 markah. Yang ni tak bagi koordinat, tak apalah, tulis gitu je lah. Dapat 2 markah. Yang kedua, pembesaran. Faktor skala. Tengok bucu, tengok bucu. Ambil yang mudah. Yang ini ada 2, 4, 6 kotak. Dia sama ini. 6 kotak, 6 kotak. Okey. Kali dia ada sebanyak 2 kotak yang berenam-berenam ni. Okey. Jadi skalanya 2. K-nya 2. Pada mana? Pada mana? Oleh sebab pink ada dekat atas, maka pusat pun akan ada di atas. Sinilah pusat dia. Pada G. Okay. Pusat pada G namanya. Okey, tulis tu pada G. Koordinat tak ada, tulis G. Cukup. Dapatlah markah 3 sini. Itu yang 5 markah tu. Kemudian nampak skala, okay. Nampak skala, nampak luas sahaja. Ingatlah LI, LO, KI, K square. Okay. Nampak luas saja, ingatlah LI, LO semua tu. Dan bila nampak kata belorik tu nanti, ni ya. Nampak belorik saja ni, mesti ada melibatkan operasi tolak. Jadi nampak luas, ingat formula ini. LI, K square, LO. Okay. Nampak apa tu? Nampak kata luas saja, ingatlah LI, K square, LO. Okey, LI, K square, LO. Okey. So, skala dia. Ni, 2. Masuk 2 sini. Dia kata apa? Dia kata DEF 48. DEF yang ini. Maksudnya, objek tu 48. Itu soalan kata. Soalan kata, objek 48. Jadi, objek itu berada pada kotak O ni. Gantilah sini. Okey, 48. Dapat markah 1. Guna kalkulator, 2 kuasa 2 darab dengan 48. Dapat jawapan 192. Tak ada markah lagi. Sebab apa? Soalan kan minta cari image. Minta cari rantau belorik. Okey, so yang belorik ni, kena buang yang bau kotak biru tu dan kotak pink. So ada 2 kotak yang sama-sama kena buang. Biru 48, pink pun 48 juga. Sebab bentuk yang sama saiz. Okay, so kat sini last kali. Rantau belorik 192. Tolak DEF 48. Dan tolak juga yang atas kali 48 juga. Tu cara dia. Tinggallah berapa? Okay, 192 tolak dengan 48 di bawah, 48 di atas. Dapat jawapan dia 96. Itu. Okey, markah 3. Cikgu. Ya, saya. Tak faham lagi lah yang pembesaran tu. Bahagian mana? Bahagian yang besar ke bahagian yang kecil, bahagian yang luas ni? Yang pembesarannya V tu. Okey, yang ini, okey, yang ni dia kata, okey, soalan kata kat sini. Okey, soalan kata HFG. HFG kotak yang ni. Ini kotak H. HFG. Yang ni. Kotak yang besar ni dia kata ialah image. Kotak yang besar ni dia kata adalah image.
image. Yang ni image dia kata. Yang ni image dia kata bagi kotak DEF. DEF yang kecil ni. DEF yang kecil ni. Dalam ni yang kecil ni. Ni image. Ni objek, sorry. Ni objek. So yang merah tu image, yang ini objek. Jadi image besar, objek kecil. Okay. That's why berlaku pantulan dulu baru besar. Sebab apa? Sebab yang biru ni dia kena jadi yang ini dulu. Dia kena jadi yang dulu. Dia tak boleh biru, tu jadi merah sebab bentuk tak sama. Okey, yang biru tu kena jadi yang pink ni dulu. Tu. Dari biru ni kena jadi yang pink dulu. Baru dia merah ni. Dia berlaku pantulan sebab bucu ini dia akan pusing naik ke atas sini. Dia pantulan tu. Bawah naik atas. Pantulan tu. Dia berlaku pantulan dulu baru pembesaran. Dari sini baru boleh jadi yang ini. Jadi yang ni. Okey. Yang ini tak boleh jadi begitu. Dia bentuk tak sama. Dia berlaku pantulan dulu baru berlaku pembesaran. Bila pantulan, okey, dia berpantul kat mana? Kat gasan DE tu. Sini, balik ke sini. Okey. Dia pantulan pada gasan DE ni. DE. Okey. Kemudian, dari sini pula, dia besar macam ni. Dia besar kat mana? Bila tarik bucu, semuanya pergi ke arah huruf G. Tu, semua pergi huruf G. Dari sini kata besar lah. Okey, besar gitu. Dia sudah jadi pembesaran pada bucu G tu. Tapi berapa kali ganda? Ini, okey. Ini baru sekali ganda. Ini 2 kali ganda. Sebab bucu yang ini satu. Okey. Bucu yang ini satu. Sorry, jap. Okey. Ini satu kotak dia. Ini satu kotak lagi. Dia 2 kali ganda. Baru dapat bentuk sama itu. Okey. So yang pink satu kotak. Ini satu kotak. Dia saja skala dia 2. Dan semuanya membesar pada bucu G ni. Maksudnya dia tak kira kotak lah. Kotak juga. Kotak juga benda. Okey, macam bawah ni. Okey. Macam bawah ni. Okey, bawah ni. Sekejap. Yang ni. Dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ni 6 kotak. Ni 6 kotak ni. Okey. Dan dia sama bentuk. Okey. Ni pun 6 kotak. Dan 6 kotak. Itu skala 2. Ni pun 6 kotak juga. Bentuk tempat sama. 6 kotak. 6, 6. Hasil skala 2. Oh. Okay, right? Boleh Okey, dia saja skala 2 itu. Okey. Kemudian cukup masa lagi barulah kita ambil markah ke atas ni. Okey. Biasanya kalau bawah ni 5 markah, atas ni dia akan bagi 4 markah. Macam gitu. Okey. Translasi 2 negatif 3. Bermaksud macam ni. Okey, maksudnya pasi X akan bergerak ke kanan. Okey, ke kanan 2 kotak. Okey, ke kanan 2 kotak. Dan paksi Y pula akan turun ke bawah. Sebab dia negatif. Turun ke bawah 3 kotak. Turun ke bawah 3 kotak. Sebab dia negatif. Okey. Tu 3 ke bawah. Itu untuk transaksi. Ke kanan 2 kotak dan ke bawah 3 kotak. Okey. Cuma yang ni lah. Pantulan Y1. Di manakah garisan Y1 tu? Kalau Y1 tu tahu. Ini Y sama dengan X1. Bila ada huruf Y dan X serentak, dia berbentuk condong sikit lah. Okay. Tapi kat mana? Senang je. Okay, kita buat macam ni. Senang je. Nak tahu dia macam mana? Senang kerja macam ni lah. Contoh lah. Kita buat sikit kiraannya. Ambil 2 titik cukup. Kita ambil lah ketika mana X dengan Y. Okay. Kalaulah X-nya 1. X-nya kosong. Okay. Kalaulah X-nya kosong. Y berapa? Kita ambil 2 cukup lah. Y X2 cukup. Ambil 2 cukup. Tak payah banyak. Sebab dia garis lurus. Okay, ambil 2 titik. Mana-mana saja tak apa. Tak kisah. Okay, buat macam ni. Kalaulah X kosong. Y berapa? Kita gantikan maklumat dalam yang ni. Yang ni. Okay. Kalaulah X kosong. Y berapa? Okay. So kalau X kosong ni kita buang ni. Kalau X kosong. Y adalah 1. Kalau X pula 2, Y adalah 3. Itu untuk itu. Jadi pada kode yang kat sini,
ketika X1, Y3, okey. Okey. Yang ni terpaksalah kita buat paksi. Sebab dia tak ada paksi, kena buatlah paksi. Okey, sebab dia tak ada sini kan. Kena buatlah. Okey, so sebab macam kita pinjam jap. Okey, kita kena buat sikit. Kita buat on spot lah macam ni. Okey. Buat paksi sikit. Okey, sebab kita nak dia 25. Kita tarik sikit lah. Kita buatlah on the spot sikit. Sebab ni tak ada line. Kita buat. Okey, kita buat satu garisan. Okey, buat. Okey, contohnya kita buat garisan. Mana dia? Alamak, sekejap ya. Oh, ni tak buat lagi. Okey. So X1 kita buat macam ni. Kita buat paksi, kita kena buat paksi sikit lah. Okey. Pinjam paksi sikit ni kita buat itu. Okey, kita buat koordinat. Okey. Oleh sebab kita nak apa tu orang? Kita nak 25 bawah lah. Kita buat kat dalam tak apa lah. Kita tarik kita. Kita conteng lah. Okey, kita nak 21. Okey, kita buat 1, 2. Okey. Sini 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Contohlah 5. 4. Okey, 4. 3, 2, 1. 2, 1 gitulah. Okey. So kita boleh labelkan. Okey, 2 situ dan 1. Terpaksa kita conteng lah sini. Okey, so ni 1, 2, 3, 4, 5 gitulah. Okey. Y dia kata tadi, okey. Kalau X1, kalau X0, ni saya beritahu, kalau X0, Y1. Kalau X2, Y3. So dekat mana? Okey, kalau X0 sini, Y1 sini. Kalau X0, Y1 sini ya tadi. X0, Y1 kat sini. Okey, kalau X2, Y3 sini. Kita pun kena buat satu garisan. Buat satu garisan lurus. Oh, sorry. Okey, buat satu garisan lurus. Alah, kacau lah. Okey, kita buat satu garisan lurus saja. Okey, X1, Y3 ni. Ni. Inilah garisan YX1. Maksudnya kalau X3, Y4. Kalau X4, Y5. Itu maksud garisan YX1. Okey, sekarang titik mana? Titik kita 25. Titik 25. Kita punya rajah ni tadi. Okay, ni agak susah sikit sebab apa? Sebab dia tak bagi koordinat kan? Okey. Mula macam ni. Okey. Titik 25. 25 mula dekat sini lah. Okey, 25. Sini 25. Okey. Ini titik 2 dan 5. Okey, mula kat sini. Okey, berlaku apa dia kata? TP. Berlaku P dulu. P pantul. Bila pantul, satu titik ke sini. Ni. Kalau satu garisan ke bawah sini, di sebelah kiri, dipantulkan, pergilah belah sini juga. Kotak satu juga. Jumpa sini. So, titiknya akan berlaku dekat sini. Sorry. Okey, akan jadi dekat sini. Sini paksi X dia 1, 2, 3, 4. Okey. Paksi X 4. Dan paksi Y dia pada 3. Okey, sini. Jadilah 4, 3. Dari 4, 3 berlaku T. T dia kata 2 kali ke kanan. Okey, ke kali kanan. Okey, so sini dia ada 4, 5, 6. 2 kali ke kanan. Okay, jadi 6 dan 3 ke bawah. 3 ke bawah. Okay, 1, 2, 3. Betul-betul kat sini. Pada kosong. So 6, 0. Last kali. Menjadi titik. Okay, titik 6 dan 0. Itu nilai dia. Untuk yang pertama ni. Dia nampak sukar sikit sebab apa? Sebab kita tidak diberikan paksi lah. Untuk sebab sendiri. Okay, macam soalan tadi, dia bagi paksi ni. Senang kita masuk, just masuk je. Ni tak bagi. Kita buat sendiri. Okay. Titik 25 semula. Kali ni berlakunya PT. Okay. Berlaku T dulu. Maksudnya dari titik ni, dia kata berlaku T dulu. T apa dia? T adalah translasi. Okay. Translasi. Okay. Translasi 4. Okay. Sini ya. Sini 1, 2. Okay. Pada kosong. Dan turun bawah. 1, 2, 3 sini. Okay. Translasi pada kosong.
0,2. Okey. Sorry, 4. Pada 4 dan 2. Maksudnya dari sini bergerak 1, 2. Sebab dia kata 2 pasti X ke kanan dan 3 ke bawah. So, sini dari pastinya pada 4 dan tu bawah. 1, 2, 3. So, pada 4, 2. Sini berlaku 4 dan 2. Kemudian seterusnya berlaku pula P. Pantul. Okey, pantul. So, pantulnya oleh sebab dia dekat bawah. Okey. Sini ke sini lurus 1,5 kotak. Bila sebut pantul, 1,5 kotak di bawah, dipantul pun 1,5 kotak ke atas. Macam ni. Berhenti kat sini. Inilah jawapan akhir dia. Pada kat situ, pada paksi 1 dan juga 5. 1 dan 5. Okey, itu jawapan akhir dia. Pada 1 dan 5. Okey, dia jadi susah sebab apa? Sebab kita tak diberikan paksi. Kita kena buat sendiri. Itu sebab jadi susah sikit tu. Okey, selesai tu. Right? Okey, dapatlah 12 markah. Okey. At least daripada 2 markah, paling kurang kita akan jawab soalan B dan C ni. Sebab dia senang. Okey, jadi pula sama kita buat B dulu. B kata apa? Diberi bahawa P, Q, R, S, T. Okey, yang ni. Dia kata, yang ini dia kata ialah image. Yang ni dia kata image. Okey. P, Q, R, S, T ialah image. Okey, image kecil. Tengok image kecil tahu dah. Confirm berlaku. Okey, pembesaran kemudian. Confirm dah. Okey. Bila image kecil saja, bila image kecil saja, pembesaran dahulu. Confirm. Image kecil, pembesaran kemudian. First kali. Tulis gitu. Okey. Pembesaran. Dia kata apa? Bagi D, E, F, G. D, E, F, G. Okey. Bagi ni objek. So, yang ini dia kata ialah objek. Yang ni objek. Objek besar image kecil, maka berlakulah. Okay. Oleh sebab yang merah ni dengan yang ini bentuk sama. Saiz sama. Tetapi dia punya kedudukan yang beza. Jadi dia adalah satu translasi. Okay. Bentuk sama, saiz sama, kedudukan berbeza, dia translasi. Bila translasi, bermaksud dari yang biru menjadi yang ini. To first. Sebab dia kata image kecil. Dari yang ini, jadilah yang ini. Jadi yang ini. Okey. Tu cerita dia lah. Untuk yang garisan ini, pembesaran. Bila objeknya besar. Okay, bila objeknya besar. Okay, bila objeknya besar, image kecil, skalanya berbentuk pecahan. Objek besar, image kecil, dia berbentuk pecahan. Pecahan berapa? Ambil satu bucu yang mudah. Saya contoh LM. Daripada LM, okay, LM dia ada sebanyak satu kotak sahaja. Okay. LM satu kotak je. Dia sama dengan FG. FG ni dia satu kotak, dua kotak dan tiga kotak. Jadi 1 dengan 3 bermaksud skala pemesanan adalah K sama dengan 1/3. Okay, image kecil pecahan. 1/3. Ambil buku yang sama, tengok berapa kali ganda perubahan dia tu. 1 kotak dengan 3 kotak. So 1/3. Pada mana? Bila pada mana, kalau objeknya di tengah, pusatnya di tengah. Sambunglah mana-mana dua bucu, dapatkan persenangan. Contoh, H sama N. Tarik mana? Lebih pun tak apa, tak ada masalah. Okay, tarik satu. Ambil satu lagi titik, mana-mana. Contoh saya ambil bucu G. Saya ambil G. Dari G, G sambung dengan M.
Tarik macam mana juga. Potonglah yang pertama tadi. Nampak? Jumpa tengah tu. Pada 0 paksi X, 1 paksi Y. So, pada 0, 1. Siap. Dapat 3 markah. Bila translasi, kena ada lah bucu dia. Berapa kali bergerak paksi X, berapa kali bergerak paksi Y. Okey. Dari yang kuning jadi merah. Ambil satu bucu. Okey. L. Okey. L, dia akan sama dengan huruf R. Ambil mana-mana bucu, kita buat pergerakan lah. Okey. So, bucu L, kita ambil bucu M. Okey. M, dia sama dengan huruf S. Dia ke depan, gitu. Cari bucu ni. Mana dia? Sekejap ya. Ini, okey. Okey, macam tu. Dia akan bergerak ke hadapan dan dia naik ke atas. Tu bentuk dia. Dia bergerak ke depan dan naik ke atas. Bentuk gitu. Jadi, dia bergerak ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ke kanan. Okey, ke kanan pasti X-nya positif 6. Dan dia bergerak ke atas sebanyak 1 kotak saja. 6, 1. Gitu. Dapat 2 markah. Gitu je lah. Okey, alright. Kemudian, nampak luas. Dia kata luas DEFGH. Ini ialah luas image. Sebab objek. Sebab apa? Yang biru ni objek. Jadi objek 35. Nampak luas sahaja Li K square LO. Okay. Nampak luas sahaja Li K square LO. Pinjam situ. Okay. Image-nya tak tahu. Objeknya 3, 2, 4. Skalanya 1/3. Yang ni. Tak sini masukkan kuasa 2. Okey, ni masukkan kuasa 2. Okey, kurungkan dia. Buatlah kuasa 2 dekat luar tu. Wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Lepas tu gunakan kereta, selesaikanlah. Kan kereta je. Tak payah buat step by step. Tak payah buat step sebab tak ada markah pun. Okey, buat gini. Okey, so kita buat kurungan ikut ya. 1/3. Tutup kurungan kuasa 2. Darab dengan 3, 2, 4. Okey, dapat jawapannya 36. 36 ni untuk image yang kecil tu. Tapi soalan minta bukan image. Minta cari rantau berlorik. Dia sebut berlorik yang besar kali ni, biru ni, iaitu 3, 2, 4. Tolak yang kecil ni. Kecil ni berapa? Kecil 36. Okey, ganti tu. So, 3, 2, 4 tolak dengan 36. Dapat jawapan. Okay. 3, 2, 4 tolak dengan 36. Dapat jawapan 288. Gitu. Cikgu, Ya, saya. kalau V tu kan, yang translasi tu kan 61 kan. Okey. Dia boleh ada banyak jawapan ke? Contoh. Contoh 5. Okey, contoh nak ambil titik mana? Saya ambil titik M dengan T. Okey. N dengan T. Kalau N dengan T sini sama juga bergerak. 6 ke depan, 1 ke atas. Kalau ambil ucu L pun sama juga. Sama juga. Sama juga. Ambil ucu J sama juga. Semua sama tempat. Semua sama tempat. Yang Sama. saya dapat 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia naik 1. N sama dengan T. Jadi N bergerak ke T. N sama ke T tu. Okey. Jangan ambil M. Jadi semua tempat semua sama. Okey, right. Saya ambil M. Okey, right. Lepas tu ada masa lagi baru buat yang atas ni. Okey, kalau diberi paksi ni senang sikit kerja kita. Okey, apa nak mula dia? Mula titik ni. Bagi titik. Inilah permulaan soalan kita. Okey, so pinjam rajah yang bawah tu, kita mulakan titik tu dengan tanda lah. Okey, titiknya adalah pada 42. Okey, tanda 42. 42, sorry. Okey, 42 sini. Okey, pada 42.
Okey, 42 dia titik. Okey, soalan kita 42. Okey, 42 sinilah. Titik 42 kat sini. Semua mula kat sini. Berlaku apa dia kata? Okey. Berlakulah dia kata T. Negatif 2, negatif 3. Dari 42 bergerak ke belakang 2 kali macam tu. Dah tinggal lagi 2 sahaja. Kemudian turun ke bawah 3. Okey. Dari sini 1, 2, 3. Berhenti sini. Okey, pada negatif 1. Itu jawapan pertama. Jadi 2, negatif 1. Jawapan saja. Tidak perlu working apa-apa. Dapat markah 1. Okey, dari 42 semula berlaku PR. PR. R dia kata ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada 3/4. Inilah dia punya R. Okey. R yang tu, okey, putaran 90 darjah lawan arah jam pada pada 3/4. Okey. So dari 42 kita pergi dulu kepada titik 34. Tarik kan? Kita tarik 34. 42, 34. Okey, 34 kat sini. Ini 34. Tarik dulu. Dia kata tadi ialah putaran 90 darjah. Okey. Lawan arah jam. Bila lawan arah jam, dia naik ke atas. Raja akan naik ke atas. Okey. Raja akan naik ke atas sebab dia lawan arah jam 90 darjah. Okey, kalau ini sudut dia ni, 90 darjah kat mana? Sinilah. Itu 90 darjah dia. Kotak dia. Pergi sini. So, daripada bucu kotak ni, dia akan menjadi yang di sini. Ni. Pada 5, 4. 5, 5. Okay, yang ni, kita pusing sini. Itu 90 darjah. Lawan jam. Gitu. So, pada 5, 5. Dari 5, 5, dia kata berlaku P. P dia kata pantul pada garis X2. Okey. So, dari sini dia kata pantul X2. X2 dekat mana? X2 kat sini. Bila sebut pasti X, dia tegak 2. Ini pasti X. Ni garisan, garis pantulan. Kalau inilah cermin kita, okey. So, jarak dia sini ke sini 3 kotaknya. Kalau 3 di kanan, maka pergilah 3 ke kiri. Last sekali, berhenti dekat sini. So, pada negatif 1 dan 5. Paksi X negatif 1, paksi Y 5. Itu jawapan dia. Okay, yang kedua tu, paksi X dia. Okay, negatif 1 dan juga 5. Okay, dapat 2 markah. Macam tu cara kerja dia. Okay, tapi yang A ni buat kemudian sekali lah. Sebab apa? Sebab dia tidak bagi rajah. Kita kena buat sendiri. Kadang-kadang kita terlupa nak buat macam mana. Artinya kita jadi hang tu. So kita buat kemudian yang tu. Okay, alright, settle guys tu. Oops, sorry. 2 markah sini. Dia lari sikit. Dia ada sini. Kita okay, alright, settle. Okay. Next, kita tengok. Soalan 13. Okey, yang ni pula A sama ke A tak bagi rajah, biar dulu, tak apa. Kita buat yang B dulu. B ni okey. B ni antara yang betul potensi lah. Iaitu, dia tak bagi lengkap. Yang pertama minta kita lukiskan dia tu. Rajah di ruang jawapan, 2 buah sisi 4 JLMN dan PRQL. PLQR. Okey, dia kata satu putaran ikut arah jam 90 darjah bagi itulah. Okey, dia kata yang pink ni dia kata image bagi DEFG di bawah suatu putaran 90 darjah titik 04. Dia kata yang ini image dia kata. Objek tak tahu kat mana. Kena cari.
Dia kata yang ini image ni. Soalan kata bersama tu. Dia kata yang ini ialah image. Okay. Image dia kata. Okay. Yang ni dia kata image. Yang kotak pink yang kecil dalam tu adalah image dia kata. Bagi D, E, F, G. Tak tahu kat mana. Tapi dia kata benda ni terhasil daripada hasil putaran sampuraja ikut arah jam pada 0-4. Ini maklumat dia. Okey. 0-4 berada dekat mana? Sini. Ini 0-4. Bila kata 90 darjah, okey. Macam ni lah. Betul itu. Ni 90 darjah. Ikut arah jam. So benda ni asal macam ni. Okey, 90 darjah pusing macam mana? Okey. Pusing macam ni. Bucu dekat sini. Itu jawapan dia. Okay. Daripada yang ini, dia pusing macam tu. Okay. Dia pusing 90 darjah. Macam tu. Jadi bentuk gini. Dan pusing kat sini. Bentuk pergi sini. Bucu sini, sini 90 darjah. So inilah dia D, E, F, G. Okay. Inilah dia D, E, F, G. Dari merah ni, jadi pink ni. Okay. Dia kata itu adalah lukis dan labelkan D, E, F, G. Lukis tak label, markah 1. Mesti dilabelkan. D, E, F, G. Kita pun labelkan lah. Labelkan. Okay, alright. Labelkan D. Oh, sorry. Lari dah. Okay, D. Oh, sorry. Okay, D. Dia kata itu, D akan sama dengan huruf J. D huruf J. J hujung ni. B sini lah. Okay, ini D. Labelkan. Dia kata. D sini. Okay, D. E. F. G. Bentuk begini pernah keluar dalam SPM 2021 lah. Jenis kita lukis. Ini pernah keluar dalam DEFG. Pernah keluar dalam SPM 21. Dia minta kita lukis. Tapi hari tu 2021 dia minta kita lukis image. Ini dia minta kita lukis objek dia. Terbalik sikit lah. Masih sikit lah. Macam ni. Okay, hari tu SPM 2021 dia minta kita lukis image. Yang ni image dibagi minta lukis objek. So bentuk macam tu. Dari merah ni menjadilah warna pink sebelah tu. Lukis dan label. Dapat 2 markah. Kemudian soalan berikut kata pula, yang biru ni kata ialah image bagi yang pink di bawah transformasi U. Tengok bentuk tahu dah. Okay. Yang pink tu kecil. Yang biru tu besar. Okay. Soalan ni. Dia kata yang biru ni image dia kata. Bagi yang ini. Yang ni objek. Ini objek. So, kecil jadi besar. Tentulah pembesaran. Okey, tulis pembesaran. Bila pembesaran ada faktor skala K sebenarnya. Ambil usia mudah. MN dia 2 kotak sama QR. Dia 4 kotak. So, skalanya 2. Sebab 2 kali ganda. Pada mana? Tengok bucu objek ni. Objek ini berada di hujung kali. Bila objek di hujung, maka pusat pun ada kat hujung. Sebab benda ni, dia akan membesar kat mana? Dia akan membesar dekat huruf L tu. Benda ni, okay ni. Dia tarik ni, semuanya pergi ke huruf L nanti. Okay, kecil semua pergi huruf L sini. So, pada L.
Okay, alright. So pada L. L cukup. Tak payah tulis, tak cukup dia tak apa. Tak payah tulis 3 tak apa. Tulis pada L. Memadai lah. Siap, 3 markah dapat. Simple je. Kemudian, nampak luas. Okay, nampak luas. Li K square LO. Sama je. Okay. Nampak luas Li K square LO. Kita tulis dulu tak apa. Cuma sini dia kata apa? Dia kata sini ialah luas rantau berlorik. Ini penting sikit. Dia kata ni luas rantau berlorik. Dia kata itu. Jadi rantau berlorik itu ialah imej tolak objek. Okay. Imej tolak objek. Kalau kiri kita buat macam ni, kanan kita buat macam ni juga. Supaya formula asal tu akan seimbang. Kalau kita buang yang merah tu, formula akan sama dengan hitam tu. Jadi kalau kiri, sebab apa? Sebab 1/5 lah luas rantau berlorik dia. Berlorik ini tidak termasuk yang LO dalam ni. Okay. So Li tolak LO adalah 1/5. Skala dia 2. Okay, masukkan 2 sini. 2/2 didarabkan dengan LO tolak LO. Nak dicarilah. Gitu. Okey, 2/2 dapat 4. 4 kali LO dapat 4 LO. Ditolak 1 LO, tinggal 3 LO. Okey. Ini terhasil daripada 4 LO tolak 1 LO. Jadi berapakah luas rantau yang kecil LO saja? Jadi untuk LO saja sama dengan 1/5 tu dibahagikan dengan 3. Kita nak urut O saja. LO saja. Okey. So dapat jawapan dia. Jadi LO sama dengan okey 35. Siap tu jawapan dia. Okey, markahnya dekat sini 1. Okey, dekat sini 1 lagi markah sini. Dan dapat akhir 1 markah lagi. Total 3. Okey, soalan bentuk gini potensi masuk ni. Maksudnya dia bagi luas rantau berlorik tu, cari rantau yang lain. Tapi untuk bab melukis ni, macam kurang sikit lah potensi sebab dah keluar dalam SPM 21. Ni dah masuk dalam SPM 21. So potensinya ulang lagi, kurang lah sikit lah. Kurang sikit lah potensi. Tapi, kena tahu jugalah kalau cara dia. Okay, alright. Okay, soalan terakhir. Yang ni. Okay, yang ini pula sama benda dia. Ini dia minta kita lukis sahaja kat sini apa dia. Okay. B, selesaikan. Asal bentuk ini potensi juga ni. Okay. Dia kata tu, rajah juga sebuah poligon DEFG dilukis satu kata test. Dia kata PQRS ialah imej. Nak lukis imej. Okay, imej. Bagi DEFG. Okay, alright. Maklumat dia apa? Satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada 1, 2. Ni maklumat dia. So apa kita nak buat? Langkah pertama, ambil satu bucu, tarikkan ke pusat putaran. 1 kg. Sampai G. G kata tarik G ni pergi ke 1, negatif 1, 2. Ni sini. Pusat putaran sini. Oleh sebab dia kata 90 darjah, okay, ikut arah jam. Kalau gasan dekat sini, okay, gini, 90 darjah macam mana? Okay, kalau 90 darjah, bucu macam ni, okay, 90 darjah macam cara dia, okay, 90 darjah, tariklah. Okay. Yang ni panjang dia 2, 4, 6 kotak. 6 kotak. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni atas. Gini. Okay. Nak lukis macam ni. Simple je. Okay. Yang ini dia 6 kotak beza. Okay. Bila 6 kotak sini. Okay, di sini. Ni 6 kotak. Bila nak diputarkan ikut rajam. Mesti pusing 6 kotak juga. So pusing 6 kotak macam ni. Sorry. Saya ambil ucu ni. Okay, daripada pusat putaran tu, 1, 2 sini,
ke gasan dan lurus ni, bersebalik huruf G tu, dia adalah 6 kotak. Bila 6 kotak, dia tegak. Bila sampuraja, pada bentuk gini, yang pusing gini lah. Kalau sini 6 kotak, dari pusat tu 6 kotak juga. So, 2, 4, 6. Sini. Kemudian, untuk yang berikutnya, sebab satu, dari sini ke sini, dia 2 kotak je. Yang sebalik huruf G tu. Gini ya. Maksudnya ni lah. 2 kotak ni. Kalau sampuraja, macam ni lah pusing dia. 2 kotak turun ke bawah. Dari sini ke bawah. Tu jadi bentuk macam ni. Okey. Itu bentuk itu. Itu cara dia. Okey. So, yang ini kena lukis. Okey. So, bentuk gini. Dia kata pusing 90 darjah. Macam ni lah. Gitu. So, yang G tu dekat sini. Okey. Tu bentuk dia. G pusing, pergi sini. D pusing. D pusing. Sorry, dah terlebih ni. Okey, sekejap. 1, 2. Okey. So, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Okey, sini. Okey. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Oh, dia 5 je lah. Saya typo sini. Okey, 5 saja sini. Okey, ni bentuk dia. Jadi, bucu yang ni, yang ni semua ni. Okey, ni kotak dia. Okey, kalau yang kecil tu, kalau yang kecil tu, tengok kalau yang kecil tu, tengok sini. Okey, saya minta ya, buang. Okey, kalau yang kecil tu, yang D tu. Okey. Kalau D tu, dia 2 kotak. 2 kotak, okey, sini 2 kotak. So, putaran sinilah 2 kotak. Okey, betul itu. Dia mesti sama tempat. Itu 2 kotak. Okey, so lukis labelkan. Labelkan lah, nanti kita labelkan lah. Labelkan. So, tulis itu labelkan sini. So, yang ini, G akan sama dengan S. Sini S. G sama S. Label S ni. Okey, D sama P. So, ni P. P, Q, R, S. Label gitu. Okay, Pak kata, lukis dan label. Lukis saja 1 markah. Lukis label 2 markah. Okey, saya soalan kata apa? Sekarang kita tanda nyatakan koordinat mesti R di bawah translasi terima tu. Dari R sini dia kata berlakunya 5 ke belakang. Apa kata? Translasi kita. Translasi negatif 5. So, bucu R ni dia kata bergerak 5 kotak ke belakang. So, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ke atas kata. 6 ke atas. Okay, paksi Y dia 6 ke atas. So, naik atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jumpa sini. Ini adalah koordinat bagi imej paksi R pada negatif 9, 2. Okay. Negatif 9, 2. Dia kata gitu. Mula-mula lah. Kemudian dari situ dia kata, terpantul pada gasan X negatif 3. Okay. X negatif 3 dekat sini. So, dari sini ke sini. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 6 kotak ke kiri. Maka kotak 6 kotak. 2, 4, 6. Ini juga. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okay. Sampai sini. Sini sama-sama panjang. Ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke sini. Last kali. 3, 2. Itu titik yang last kali. Okay, daripada negatif 92 kepada negatif 92. Okay. Negatif 9 dan 2 yang jadinya ialah kepada 2 dan juga 3, 2. 3, 2. Yang ni dia suka sikit lah. Sebab dia, kata orang apa, dia bentuk yang banyak sikit maklumat. Biasanya SPM kita bentuk yang macam ni lah. Bentuk yang simple gini lah. Biasanya gitu. Alright, okay. So, dapat kat situ, dapat sini, dapat 32. So, dapat 2 markah. Yang 92 tu 1 markah, yang ini 1 markah lagi. Total 2 markah. Okay, yang ni pula, dia kata, P dia kata, luasnya adalah 5, 7,
6. Dan Q pula dia kata ialah 3, 2, 4. Itu maklumat cerita. Soalan tanya, berapakah skala kalau Q ni adalah image? Dia kata Q image, dia kata P object. Jadi dekat sini kita tengok, nampak P dia kecil. P dia besar. Image kecil. Okay, kita nampakkan ni adalah image-nya kecil, objek besar. So, bila image kecil, objek besar, maka skala berbentuk pecahan. Okay. Image kecil, objek besar, skala berbentuk pecahan. Okey. Tu clue dia lah. So, langkah pertama, untuk cari skala. Skala tadi ialah apa maksud dia? Skala formula ini. Ini formula dia skala. Li, K square, LO. Okay, kita ganti maklumat ni ya. Macam ni ya. Image dia ialah 3, 2, 4. Objek dia 5, 7, 6. Untuk cari skala, pindahkan 5, 7, 6 ke sebelah kiri. Bila pindah, darab jadi bahagi. So, 3, 2, 4 kita bahagikan dengan 5, 7, 6. Okey. 3, 2, 4. Okey, 3, 2, 4. Kita bahagikan per dengan 5, 7, 6 akan dapat macam ni. 9/16. Okey, alright. So, K kuasa 2 sama dengan, untuk hilangkan 5, 7, 6 tu, kita pindahkan ke sebelah kiri, jadilah 3, 2, 4 per dengan 5, 7, 6. 5, 7, 6. Bila kita bahagikan, akan dapat nanti ialah yang ini. 9/16. Okay, so K2 sama dengan 9/16. Tulis ya, pendek sikit. 9/16. Itu untuk K2. Untuk K sahaja, kita buat punca kuasa. Okay. Untuk K sahaja, kita buat punca kuasa. Sebab kita nak cari K saja. Bila buat macam ni, dapatlah last kali K dia sama dengan, sekarang kita saja. Okey, punca kuasa 9 adalah 3. Punca kuasa 16 ialah 4. 4 tu skala 3/4. Jadi pun sama juga, dia suka sikit lah. Banyak kerja. Okey, dan last sekali soalan kata, tandakan pusat pembesaran. Untuk pusat pembesaran, je sambung saja bucu atas dengan atas, tarik panjang-panjang ke arah kotak kecil lah. Lebih tak apa. Tarik dulu satu. Tarik satu lagi untuk dapatkan dia punya persilangan. Contoh. Okey. Tarik satu lagi. Contoh sampai titik. Yang ni. Yang ini tarik. Sama. Okey. Sama yang mudah. Okey. Tarik. Tarik ya. Okey. Nampak dia bersilang dekat situ. Inilah pusat dia. Okey. Ni. Okey, bila tarik, bersilang kat situ. Okey, inilah pusat dia. Tandalah dengan huruf X, dia kata. Okey, tanda huruf X. Taklah huruf X tu. Inilah pusat putaran dia. Dekat sini. Okey. Ni adalah pusat putaran dekat sini. Okey, tanda dengan huruf X, dia kata. Siap. Okey, dapat 2 markah. Tarik saja 1 markah. Tanda dengan X sekali, 2 markah dapat. Okey. So, lagi sekali penutup dia. Untuk tajuk ini, first kita kena tahu apa? First kita tahu ialah tentang ini. Bentuk-bentuk transformasi ni. Okey. Kena tahu apa ciri dia dan macam nak tulis jawapan. Okey. Transaksi mesti bentuk ini. Transaksi X atas Y bawah. 2 markah. Kalau pantulan, ini bentuk dia sendiri saja. Okay, pantulan pada garis.
Pada garis. X berapa, Y berapa lah. Yang kedua, kalau putaran, mesti ada bentuk ni. Putaran berapa darjah ikut lawan jam pada garis. Ni adalah jawapan kalau dia putaran. Dia 3 markah. Kalau pembesaran pula, mesti ada faktor skala dan titik dekat mana. 3 markah. Okay, alright. So, kemudian dapat soalan, cari yang tulis perkataan huraikan dahulu. Kemudian baca soalan, labelkan. Lepas tu, tentukan apa berlaku. Sampai habis. Okay. Alright. So, bahan ni saya share kejap lagi. So, untuk malam ni kita berhenti kat sini dulu. Untuk kelakar datang, kita akan buat tajuk yang berikutnya lah. Okay. Kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.